Ya, Alhamdulillah kita kembali di Ropai Pagi dan seperti biasa kita sudah pun berada di jam 8.35 pagi. Jadi kita sudah pun berada di segmen kesihatan kita ni dengan tajuknya Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Alhamdulillah, 3 orang tetamu undangan kita ni sudah pun bersama kita ni di Mahira pagi Betul. ini untuk membincangkan dan juga mengongsikan berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2021 Masihi. Apa kata pagi ini kita ni berkenalan terlebih dahulu bersama dengan tetamu undangan kita ni berada di sebelah kanan saya Yang Mulia Muhammad Syahruni Haji Saparudin merupakan pegawai saintifik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat Alhamdulillah ya? sihat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini Sama-sama. dalam segmen kesihatan kita ni ya. Dan berada di sebelah kanan Tuan Muhammad Syahruni ialah Agus Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. CEO Nextech Cloud Technologies Sendirian Berhad bersama kita pada pagi ini, dan di sebelah kanan Tuan Agus Muslim ialah Yang Mulia Abdul Adi Hakim Muhammad Yaakob merupakan manager Next Cloud Technologies Sendirian Berhad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. 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 Jadi sebelum datang kemari tadi hujan? Hujan lebat. Hujan lebat. Hujan lebat, oh? Okey, baik, alhamdulillah. Selamat sampai bersama kita di sini ya. Betul. Untuk membincangkan tajuk Hari Penderma Darah Sedunia ni. Jadi apa yang kita ni ketahui mengenai dengan Hari Pendermaan Darah Sedunia ini, difahamkan bahawa Hari Penderma Darah Sedunia tahun ini akan berlangsung pada hari Isnin ni tuan. Yes, insyaAllah. 14 14 Jun Jun 2021. Jadi mungkin boleh menerangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia ini, Mahirah ya. Ya. Okey, alhamdulillah walaupun dunia pada masa ini sedang bergulut menghadapi cabaran menghadapi pandemik COVID-19, dunia masih saja tidak lupa akan wira-wira kita ni yang banyak berjasa dalam sama-sama membantu menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang memerlukan pemindahan darah. Jadi sambutan Hari Penderma Darah Sedunia pada tahun ini akan dihoskan oleh Bandar Rom di Itali. Tapi negara kita ni, Brunei Darussalam, tidak terkecuali dalam mengadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia pada tahun ini. Hari bagi meraihkan semua penderma darah di seluruh pelosok dunia ini memang sudah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk diadakan setiap tahun pada 14 Jun. Okey, tarikh ini dipilih bertepatan dengan tarikh lahir seorang pakar perubatan yang telah memenangi hadiah Nobel, iaitu Dr. Karl Steiner. Beliau juga merupakan seorang pakar biologi dan pakar imunologi. Tapi kenapa tarikh lahirnya ini dipilih adalah disebabkan penemuan beliau yang sangat penting dalam transfusi medicine ataupun perubatan transfusi. Penemuan beliau mengenai jenis-jenis darah, terutama sekali jenis ABO ini, ataupun dikenali dengan sistem ABO, telah banyak membantu pesakit-pesakit dalam pemindahan darah. Okay, as we all know, I think ramai juga tahu mengenai ABO ini. Ya, darah A mesti masuk ke darah pesakit yang mempunyai darah A, ya. Yeah. And then jenis darah O itu boleh didermakan untuk semua orang. Okey, jadi penemuan beliau ini sangat penting. Jadi tarikh itu dipilihlah untuk dijadikan sebagai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Okey, acara Hari Penderma Darah Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perlunya darah dan produk darah yang selamat dan untuk mengucapkan terima kasih kepada penderma-penderma darah kita ni yang secara sukarela dan tidak berbayar atas pemberian darah yang menyelamatkan nyawa. Dan bagi tahun ini, slogan Hari Penderma Darah Sedunia telah dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu Give Blood and Keep the World Beating, ataupun dalam bahasa kita ni, derma darah dan biar dunia terus berdenyut. Okey, message ini penting untuk mengetengahkan sumbangan yang dilakukan oleh penderma darah bagi memastikan dunia ini terus hidup dengan menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesihatan orang lain. Ini memperkuatkan lagi seruan global
agar lebih banyak orang di seluruh dunia ini menderma darah secara berterusan dan menyumbang kepada kesihatan yang lebih baik. Fokus tahunan ini juga memfokuskan kepada peranan belia muda dalam memastikan bekalan darah yang selamat di banyak negara. Belia muda ini adalah barisan hadapan yang diperlukan dalam aktiviti dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai bekalan darah yang selamat melalui pendermaan darah secara sukarela tanpa sebarang imbalan. Belia muda ini juga membentur sektor population yang besar di dalam masyarakat dan umumnya penuh dengan idealism, semangat dan kreativiti. Kebanyakan negara, penduduk-penduduk di muka bumi ini sebenarnya makin menua, and then sama juga dengan population penderma darah kita ni, kebanyakannya berumur sudah. Betul. Okey, jadinya kami memerlukan belia-belia muda, especially Generasi yang baru. remaja. Yes, dari umur 17 hingga 25 ini untuk tampil ke hadapan untuk menderma darah. And then kami memerlukan juga ibu bapa especially untuk encourage anak-anak bisdurang ini untuk menderma darah lagi. Menggalakkan mereka untuk menderma darah. And then antara objektif Hari Penderma Darah Sedunia ini ada 6. Yang pertama sekali adalah bagi meraihkan dan menyatakan rasa terima kasih kepada individu-individu yang telah dan pernah menderma darah serta menggalakkan mereka yang belum pernah menderma darah ini untuk tampil ke hadapan dan menderma darah secara sukarela tanpa mengharapkan sebarang imbalan. And then objektif yang kedua adalah bagi meningkatkan kesedaran yang lebih mendalam bahawa menderma darah adalah satu tindakan yang wajar dan dihargai yang memberi manfaat kepada semua masyarakat dan bekalan yang mencukupi ini hanya akan dapat dipastikan melalui pendermaan darah yang berterusan dan pendermaan darah secara sukarela. Objektif yang ketiga adalah bagi menekankan keperluan untuk menderma darah secara berterusan di sepanjang tahun bagi mengekalkan bekalan yang mencukupi dan mencapai keperluan darah di seluruh negara. Jadinya bukan saja untuk meningkatkan jumlah penderma darah di negara kita ini, tapi juga untuk menggalakkan penderma darah ini yang pernah menderma darah untuk menderma darah secara berterusan. Okey, jadinya antara pendermaan darah ini adalah 2 bulan ataupun 56 hari. Jadi setiap 56 hari itu kami menggalakkan penderma darah itu untuk datang semula untuk menderma darah. Okey. And then yang keempat, memberi tumpuan kepada pendermaan darah dalam menghargai penyertaan masyarakat dalam sistem kesihatan dan kepentingan penyertaan masyarakat dalam menjamin bekalan darah yang mencukupi, selamat dan mampan. Jadi we want to encourage juga menggalakkan masyarakat kita ni di Brunei ni untuk sama-sama menderma darah. Okey, bukan saja menderma darah, tapi mungkin sekiranya mereka yang dah dapat menderma darah, mungkin diorang boleh menggalakkan orang lain untuk menderma darah ataupun membawa kawan-kawan ataupun ahli keluarga untuk menderma darah lagi. Dan juga mungkin sekiranya dia dapat menderma darah, masyarakat kita ini boleh barangkali mengadakan kempen-kempen derma darah seperti mana yang telah dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi di luar. And then objektif yang kelima adalah bagi mempromosikan nilai-nilai murni penderma darah dalam meningkatkan perpaduan masyarakat dan perpaduan sosial dan juga menggalakkan orang ramai membantu satu sama lain dalam membina komuniti yang penyayang. And then yang terakhir sekali adalah bagi menggalakkan kerjasama di peringkat antarabangsa dan memastikan penyebaran dan konsensus di seluruh dunia mengenai prinsip-prinsip sumbangan darah secara sukarela sambil meningkatkan bekalan darah yang selamat dan mencukupi. Baik, alhamdulillah lah. Ya. Itu yang dapat sama-sama kita ketahui, Mahirah. Betul Ya. sekali, dan slogannya tadi derma darah dan biar dunia terus hanyut, antara slogannya. Terus berdenyut. Apa tu? Terus berdenyut. Terus berdenyut sebetulnya. Jadi apa sebetulnya rancangan yang akan diadakan bagi sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di negara kita ni? Okey, alhamdulillah tahunan ini Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal telah merancang beberapa program sempena Hari Penderma Darah Sedunia. Fokus sambutan tahun ini seperti beberapa tahun kebelakangan adalah berupa kempen derma darah secara besar-besaran. Ya. Okey,
Namun pada tahun ini Pusat Pendeman Darah memfokuskan kempen demam darah di daerah Brunei Muara sahaja dengan kerjasama beberapa rakan kongsi yang kerap mengadakan kempen-kempen demam darah bersama Pusat Pendeman Darah. Jadinya pada hari Isnin 14 Jun 2021 Pusat Pendeman Darah akan mengadakan sebuah kempen demam darah di Dewan Al-Afiah bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan akan disambung pada sebelah petang bermula 1.30 petang hingga 3 petang. Dan pada hari Selasa 15 Jun kami akan mengadakan lagi sebuah kempen demam darah bersama rakan kongsi iaitu Hotel Radisson bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan sebelah petang pada 1.30 petang hingga 3 petang. Dan pada hari Khamis 17 Jun, Pusat Pendeman Darah akan membuka pusat kami untuk mengadakan kempen demam darah juga di Hospital Ripas pada 11 malam. Okey, bermula dari 7.30 malam hingga 10 malam. Dan pada hari Ahad 4 Julai 2021, Pusat Pendeman Darah sekali lagi akan mengadakan kempen demam darah sempena Hari Pendermaan Darah Sedunia di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Okey. And then kempen-kempen demam darah ini adalah dibukakan kepada penyertaan orang ramai. Selain dari tarikh-tarikh tersebut, ada juga kempen-kempen demam darah yang lain yang akan diadakan sepanjang bulan Jun ini. Pada hari Khamis 17 Jun, tadi saya mention sebelah malam di Pusat Pendeman Darah Hospital Ripas, tapi sebelah paginya ada juga kempen demam darah di Pusat Membeli Belah One City Sungai Hancing. Okay, and then pada hari Sabtu 19 Jun, Brunei Gas Carrier akan mengadakan kempen demam darah di McDonald's Jerudong bermula 10 pagi hingga 3 petang. Pada hari Isnin 21 Jun di City Square dari 10 pagi hingga 2 petang. Pada hari Rabu 23 Jun, Maju Motors Sendirian Berhad di Jalan Telanai bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan di Aman Optimum Fitness Center di Sungai Tilong pada hari Khamis 24 Jun bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan Brunei Gas Carrier sekali lagi akan mengadakan kempen demam darah di McDonald's Lambak pada hari Sabtu 26 Jun bermula 10 pagi hingga 4 petang. Okey, di samping kempen-kempen demam darah, sebuah mini pameran juga akan diadakan pada Hari Penderma Darah Sedunia pada 14 Jun 2021 bagi mempamerkan perkhidmatan-perkhidmatan dan aktiviti-aktiviti yang telah dan pernah diungkayahkan oleh Pusat Pendeman Darah. Pameran juga akan mempamerkan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Majlis AIDS Brunei dan Persatuan Ibu Bapa Pesakit Thalassemia. Selain itu, Pusat Pendeman Darah juga akan melancarkan sebuah program yang berupa pertandingan atas talian di platform Instagram. Tapi maklumat lanjut bagi program ini masih lagi dirahsiakan. Okey, dan hanya akan dikemukakan di akaun Instagram Pusat Pendeman Darah pada minggu hadapan, iaitu pada hari Isnin 14 Jun. So, yes. Jadi, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut bagi mengenai program ini, bolehlah mengikuti akaun Instagram kami @blackbank_ripas. Pada hari Isnin itu juga, 14 Jun 2021, Pusat Pendeman Darah ingin memaklumkan kepada pendema-pendema darah dan orang ramai yang ingin mendema darah pada hari tersebut bahawa aplikasi mobile blood card akan digunakan sepanjang kempen dema darah. Kami juga menjemput Nextcloud Technologies Sdn Bhd sebagai rakan kongsi pada Hari Pendeman Darah Sedunia pada kali ini. Dan bagi pengetahuan semua, Pusat Pendeman Darah telah bekerjasama dengan Nextcloud Technologies sejak tahun 2005 bagi membangun sebuah aplikasi yang boleh digunakan oleh pusat kami dan pendema darah. Dan kali ini Nextcloud akan melancarkan versi Blood Card yang terbaru, iaitu Blood Card 3.0. Mungkin Tuan Agus dan Hakim boleh menjelaskan dengan lebih lanjut kali mengenai Blood Card versi baru ini. Okay, Assalamualaikum. Jadinya first of all, terima kasih kerana menyebut kami.
Jadinya Nexta Cloud Technology Berhad telah bekerjasama dengan Hospital Ripas membangun aplikasi ini sejak dari 2015. Jadinya pada hari Isnin ini 14 Jun sempena Hari Penerimaan Darah Sedunia, kami akan melancarkan versi terbaru Bloodcard 3.0 yang mana kami memfokuskan kepada komuniti penderma darah. Jadinya salah satu features yang ada arah aplikasi Bloodcard terbaru ini salah satunya seperti Find a Donor, pencari penerima darah, yang mana yang akan kami tolong dalam penerimaan darah ini, sebagaimana pada masa ini kalau sekiranya ada rakan kita ataupun ahli keluarga kita yang sakit di hospital, sekalinya dari hospitalnya kekurangan darah, jadinya selalunya kan kita ni kena kirim WhatsApp dari Facebook yang berantai itu kan, tapi kadang-kadang kita ni dah tahu yang miss itu valid masih ataupun verified sudah. Jadinya dari aplikasi ini kami membuatkan yang mana pencari penerima darah boleh memohon di antara Ripas dan juga JPMC. Semasa diorang menghantar request ini, nantinya dari pihak Hospital Ripas atau JPMC memverified. Sudahnya diorang memverified, nantinya notifikasi akan dikirim kepada semua pengguna Bloodcard yang eligible untuk menerima darah. Jadinya selepas diorang dapat notifikasi itu, diorang ada dua pilihan antara book ataupun reject. So kalau diorang membook, artinya nanti list yang membooking untuk menerima darah itu nanti keluar dari Hospital Ripas. Jadinya pihak Ripas boleh menelpon yang membook ini supaya melajukan lagi prosesnya. Jadinya selepas pihak hospital sudah mencukupi darah yang diperlukan, nantinya status itu jadi sukses. Jadi semua dikirim ke aplikasi itu yang mana request tadi itu sudah nyerang sukses. Jadinya orang kita ni dengau. Kadang-kadang kan macam viral miss itu kadang-kadang berhari-hari bah. Dia tahu sudah dapat ataupun belum. So jadi jika darah yang diperlukan itu sudah mencukupi, mereka yang berhasrat untuk menerima jenis darah yang sama itu macam mana? Boleh. Pasal kan kalau diteruskan sahaja. Diteruskan. Kenapa kami ada membuat book itu? Kerana dari pihak hospital, walaupun darah itu nanti kena ambil, diorang mesti mencek darah itu sihat ataupun indah. Jadinya jadi digunakan. Yes. Baik, kalau daripada Tuan Abdul Hadi sendiri macam mana? Dengan terilisnya baru Bloodcard 3.0 ini, kami berharap lama lagi penderma di kalangan belia dan juga penderma darah sebagai komuniti dapat menderma lebih kerap dan juga memakai features yang baru yang kami akan launch ini. Dan juga pada hari 14 ini, hari Isnin 14 hari bulan, sempena Hari Penderma Darah 2021, kami ingin mengingatkan bahawa untuk penderma darah untuk muat turun aplikasi Bloodcard di Play Store untuk Google dan juga Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS, dan juga mendaftar diri atas aplikasi itu dan untuk menjawab pemeriksaan sebelum ke acara hari tersebut. Kita percaya sebelum menerima darah banyak prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan ya. Adakah mereka benar-benar berkelayakan dan juga berkebolehan untuk menerima darah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita beralih kepada Tuan Muhammad Syahruni di Saparudin. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, Tuan ada menyatakan tadi yang mana dunia sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Jadi apakah sebetulnya tindakan-tindakan yang telah pun diambil oleh Pusat Penerimaan Darah semasa acara 14 hari bulan Jun ini nanti, Tuan? Okey, seperti mana yang kita dimaklum di negara Brunei Darussalam tidak terdapat sebarang jangkitan atau penularan lokal. Tetapi ini tidak bermakna kita ni boleh leka dan bersikap tidak ambil peduli ataupun tidak mengambil sebarang langkah-langkah penjagaan bagi sama-sama membendung wabak COVID-19 ini. Jadi pada acara kempen derma darah pada minggu hadapan nanti, pusat kami telah menghadkan seramai 150 orang penerima darah sahaja untuk menderma darah. Okey, ini 150 orang itu bermakna yang sukses. So mungkin yang datang mungkin dalam 200 orang. Selebihnya itu? Selebihnya
Jadi selebihnya kalau tidak berkesempatan untuk menderma darah pada hari tersebut, boleh datang ke Hotel Radisson pada hari Selasa ataupun pada 17 hari bulan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas, ataupun pada 4 Julai di Pusat Membeli Belah Mabohai. Selain daripada tempat itu, seperti yang saya nyatakan tadi, ada lagi kempen-kempen lain yang boleh diikuti. Jadi untuk mengikuti jadual-jadual itu, orang ramai boleh mengikuti Instagram account kami @blackbank_ripas. Okey, and then juga seboleh-bolehnya penderma kalau boleh membooking, menempah slot bagi menghadiri acara-acara ini. Untuk menempah slot, orang ramai bolehlah menghubungi pusat kami di talian 224-2424 sambungan 6001 atau 6002, atau me-WhatsApp terus ke talian hotline kami iaitu 7375745. Selain itu, penderma darah atau pengunjung ke Dewan Al-Afiah diminta untuk mengimbas QR code yang disediakan di pintu-pintu masuk dewan tersebut. Baik ya. Jadi apa saranan daripada Pusat Pendermaan Darah bagi meningkatkan bekalan darah di negara kita ini, Brunei Darussalam ini? Apa yang saya tahu, bekalan darah ini ada expired date ya? Memang darah akan expired dalam masa 45 hari ya. Okey, jadinya darah itu tidak bertahan lama. Okey, so expired saja darah tidak dapat digunakan lah. Tapi alhamdulillah di negara kita ni expired blood ni indah banyak. Mungkin sekitar 1% daripada jumlah yang didermakan setiap tahun. Okey, saranan Pusat Pendermaan Darah bagi meningkatkan bekalan di negara kita ni, kami menyarankan agar lebih ramai orang, terutama di kalangan belia remaja berumur antara 17 ke 25 tahun untuk tampil ke hadapan dan secara sukarela menderma darah bagi sama-sama membantu insan-insan yang memerlukan pemindahan darah. Kami juga menyarankan agar penderma-penderma darah yang sudah berdaftar di pusat kami dan pernah menderma darah agar dapat menderma darah dengan lebih kerap. Okey, seperti yang saya nyatakan awal tadi, dalam 56 hari ataupun 2 bulan, setiap 2 bulan boleh menderma darah sekali lagi, tertakluk kepada kesihatan, tahap kesihatan penderma darah dan tahap hemoglobin mereka lah. Okey, waktu menunggu di antara menderma darah ini adalah 8 minggu ataupun 56 hari. Selain menderma darah, kami juga menyeru agar semua pihak akan dapat membantu pusat kami dalam mengadakan kempen-kempen bergerak derma darah di seluruh negara. Okey, pada masa ini ada terdapat lebih dari 450 rakan kongsi yang berdaftar yang pernah menganjurkan kempen-kempen derma darah bersama Pusat Pendermaan Darah. Selain itu, orang-orang persendirian juga boleh mengadakan kempen derma darah, terutamanya bagi mereka yang benar-benar ingin membantu pesakit. Bagi maklumat lanjut dan tempahan untuk mengadakan kempen derma darah, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 6001 atau 6002, atau mengemailkan kepada bloodbank@moh.gov.bn. Ya, alhamdulillah. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syahruni dan juga bersama dengan Tuan Agus Muslim dan sebentar tadi bersama dengan Abdullah Hadi Hakim untuk menyentuh mengenai dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Apapun kita harapkan mudah-mudahan acara akan bakal berlangsung akan mengambil tempat dengan jayanya. InsyaAllah. Dan kita ucapkan juga selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia tanggal 14 Jun ini nanti ya. Ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan perbincangan yang lain pula ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.